Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasan biografi Tokoh Akademik, kumpulan kami telah memilih pensyarah daripada Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Sebelum meneruskan pembentangan ini, saya akan kenalkan serba sedikit tentang beliau. Beliau merupakan Profesor Madya Dr. Rozita binti Abdul Rahim. Beliau merupakan pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga merupakan pensyarah di Fakulti Ekonomi Pengurusan. Beliau mula berkhidmat sebagai pendidik sejak tahun 1995. Seterusnya, saya akan perkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama adalah Nur Ain Syazwani, yang kedua adalah Nur Aizam Sukaila, yang ketiga adalah Nur Fatihatul Husna, yang keempat adalah saya, Abdul Muiz bin Anwar, dan yang kelima adalah Muhammad Danish bin Ramadan. Saya teruskan lagi dengan latar belakang keluarga tokoh. Saya mulakan dengan latar belakang ibu bapa dan adik-beradik tokoh. Profesor Madya Dr. Rozita Abdul Rahim atau lebih mesra dikenali sebagai Dr. Rozita telah dilahirkan di Sungai Petani, Kedah pada tahun 1971. Beliau dibesarkan oleh kedua ibu bapa yang amat menyayanginya beliau, iaitu Haji Abdul Rahim dan Siti Fatimah Halim. Bapa beliau merupakan seorang petani yang mempunyai 12 cahaya mata, termasuk Dr. Rozita. Beliau adalah anak ke-10 dari 12 adik-beradik yang tinggal bersama di hutan melintang Perak. Beliau amat berbesar hati kerana kesemua adik-beradiknya turut menyokong dan memberi dorongan yang baik dalam pelbagai aspek, terutamanya dari segi pendidikan yang sehingga mampu membentuk beliau ke hari ini. Beliau ada menyebutkan bahawa beliau merupakan seorang anak kesayangan ibu bapanya kerana mempunyai sikap yang sopan santun dan dipenuhi nilai murni yang sangat baik. Beliau pernah diberi tawaran untuk menyertai tentera, namun demikian beliau menolaknya atas sebab-sebab tertentu. Walaupun dibesarkan dengan keluarga yang ramai, hampir dari kesemua keluarganya mempunyai kerjaya yang hebat-hebat dengan menyambung pendidikan yang ditaja oleh beasiswa kerana mempunyai grade yang cemerlang dalam pendidikan. Seterusnya adalah latar belakang keluarga tokoh. Beliau telah menamatkan zaman bujangnya ketika umur 22 tahun pada tahun 1992. Sebelum beliau menamatkan pengajian beliau di peringkat ijazah sarjana muda pada 31 Ogos 1995. Beliau berkahwin pada tahun ketiga pengajiannya berlangsung sewaktu di State University of New York di Buffalo, New York. Selepas beliau berkahwin, beliau dikurniakan dengan 3 cahaya mata yang indah yang sekarang berumur 27 tahun, 25 tahun dan 14 tahun. Anak sulung beliau yang berumur 27 tahun itu sekarang bekerja di Permodalan Nasional Berhad PNB. Seterusnya, anak kedua beliau yang berumur 25 tahun itu melanjutkan diri sebagai pengajar di SMK Bandar Sungai Petani. Akhir sekali, anak bongsunya yang berumur 14 tahun masih lagi melanjutkan pendidikan di sekolah menengah beliau. Mempunyai prinsip kehidupannya iaitu my life, my career life and my own life is always the same, yang menyatakan bahawa kehidupan pribadi dan kerjaya beliau sentiasa sama. Beliau merupakan seorang yang serius dalam kehidupan dan berkahwin awal sewaktu pengajian kerana beliau menganggap bahawa kahwin awal itu dapat memberi rezeki yang lebih luas selepas perkahwinan. Bagi latar belakang pendidikan Prof. Madya Dr. Rozita Abdul Rahim, beliau mempunyai latar belakang pendidikan yang hebat yang membolehkan beliau dipanggil tokoh dalam bidang pendidikan. Beliau bermula dengan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Pulau, Hutan Melintang di Perak. Beliau bersekolah di sana dari umur 7 tahun sehingga 12 tahun. Kemudian, beliau menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Sumun yang terletak di Parit 7, Sungai Sumun di Perak. Dr. Rozita bersekolah di sana sejak umur 13 tahun sehingga 15 tahun dengan mempelajari dalam bidang perdagangan iaitu commerce. Kemudian, beliau dapat grade yang baik sehingga mendapat tawaran belajar di Sekolah Menengah Teknik dalam bidang perdagangan dari umur 16 tahun sehingga 17 tahun. Dr. Rozita telah menyambung pelajaran di peringkat diploma, American Associate Degree iaitu AAD dan Institut Teknologi Mara dan State University of New York iaitu Twinning Program di Subang Jaya, Selangor. Beliau mengambil masa untuk menamatkan diploma selama 4 tahun dari tahun 1998 sehingga tahun 1991 dan ditaja sepenuhnya oleh Public Service Department Malaysia. Beliau kemudian jatuh cinta
dalam bidang kewangan dan bertekad untuk sambung pelajaran di luar negara. Hasrat beliau tercapai setelah mendapat tawaran untuk menyambung ijazah sarjana muda dalam bidang kewangan di State University of New York di Buffalo di Amerika Syarikat. Beliau mengambil masa selama 3 tahun untuk menghabiskan ijazah sarjana muda dari tahun 1991 sehingga 1993. Dedikasi beliau untuk menyambung pelajaran di luar negara tidak berhenti di situ saja. Namun, beliau telah menyambung untuk mendapatkan ijazah sarjana Masters in Business Administration, Corporate Financial Management. Beliau juga menyambung Masters degree tersebut di State University of New York di Buffalo di Amerika Syarikat pada tahun 1994 sehingga 1995. 5 tahun perjalanan dalam menghabiskan pendidikan di State University of New York telah diterja sepenuhnya oleh Public Service Department Malaysia dan juga Universiti Utara Malaysia. Setelah menghabiskan pengajian itu, iaitu ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana di luar negara selama 5 tahun, beliau pulang ke Malaysia dan mencari kerja di tanah air. Dalam masa yang sama, Dr. Zita juga menyambung pengajian pada peringkat tertinggi iaitu PhD, Doctorate in Business Administration, DBA in Finance di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau mulakan penyelidikan beliau pada tahun 2002 yang membawa tajuk Title of Dissertation, Asset Pricing Model, The Role of Liquidity in the Context of Pharma French Model. Kali ini, pendidikan beliau ditaja oleh Universiti Tenaga Nasional sehingga tamat pengajian pada tahun 2016. Seterusnya, kita pergi ke latar belakang kerjaya Dr. Rosita. Profesor Madya Dr. Rosita merupakan seorang yang mempunyai tekad yang tinggi dan mendalam dalam mencapai keinginan dan cita-citanya. Beliau bertekad untuk menjadi insan yang berguna dalam keluarga dan membalas jasa kedua ibu bapanya. Beliau memilih untuk menjadi seorang pendidik kerana itulah impian dan keinginan bapanya. Beliau mendapat sokongan yang penuh dalam ahli keluarga sepanjang perjalanan beliau dari bangku sekolah hingga ke pembinaan karier beliau. Pada awalnya, Dr. Rosita menceburi bidang pekerjaan semasa di universiti. Pada ketika itu, di Amerika Syarikat, pelajar dibenarkan untuk bekerja sambil belajar dan peluang itu diambil oleh beliau. Beliau telah menjadi pembantu kepada pensyarah di dalam program penyelidikan. Program ini adalah untuk membantu pelajar-pelajar yang kurang mampu dalam pembelajaran. Setelah tamat pengajian ijazah sarjana pada tahun 1995, beliau telah pulang ke tanah air dan menjadi seorang pensyarah sepenuh masa. Beliau memulakan perkhidmatan di Universiti Utara Malaysia pada tahun 1995 hingga ke 1998. Seterusnya, beliau berpindah ke Universiti Tenaga Nasional pada tahun 1998 hingga ke 2006. Dan pada 2007 sehingga kini, beliau mengajar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau merupakan seorang pensyarah yang sangat berdedikasi dan beliau juga mengajar dalam bidang kewangan di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Baiklah, seterusnya pula ialah kejayaan dan sumbangan yang diperolehi oleh beliau sepanjang beliau menjadi seorang pensyarah. Antara anugerah dan pengiktirafan yang telah diberikan oleh DKM adalah Anugerah Sastrawan 2020, Anugerah Penyelia Cemerlang, Anugerah Kecemerlangan Maira Prestasi, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Pengiktirafan Perasan Gaji Menegak, Penghargaan untuk Graduan Pelajar PhD Tempati Masa, Anugerah Penyeliaan Terbaik, Penghargaan Tesis Sarjana Cemerlang, Penghargaan Tesis PhD Cemerlang, Anugerah Pensyarah Cemerlang dan juga Anugerah Penerbitan Bilangan Tertinggi dan Projek Penyelidikan Terbaik dalam kategori Sains Sosial dan Kemanusiaan. Bukan itu saja, beliau juga telah dinobatkan Anugerah Kertas Terbaik. Antaranya ialah Pengurusan Perniagaan dan 5 in Conference on Management and Muamalah, Persidangan Kebangsaan Kedua Kajian Kes, Persidangan untuk Penyelidikan dan Inovasi Kebangsaan untuk pelajar siswazah dalam Sains Sosial dan juga pingat emas dari Pameran Penyelidikan, Reka Cipta dan Inovasi UIA.
Selain itu, beliau juga telah mendapat kejayaan semasa beliau menjalani pengajiannya. Antaranya ialah tajaan untuk program kedoktoran daripada Universiti Tenaga Nasional, anugerah beasiswa di bawah latihan akademik Bumi Putra daripada KPT dan juga anugerah Jabatan Perkhidmatan Awam. Selain itu, beliau juga telah memberikan sumbangan dalam menghasilkan beberapa buah penyelidikan. Antaranya ialah Benefit Risk Perception of Fintech Adoption for Sustainability from Bank Consumer Perspective, the moderating role of fear of COVID-19. Crypto market reaction to COVID-19, and integrated analysis of financial inclusion, education investment, and health factor on economic productivity, a case of Malaysia, and the impact of financial literacy and digital skill. Selain pada itu, beliau juga telah memberikan sumbangan dalam beberapa buah penerbitan buku. Antaranya ialah e-wallet for cashless Malaysia, impak pandemik COVID-19 terhadap pasaran saham, performance of exchange traded funds in Asian 5 countries, digital securities, the future of Malaysian capital market, investment financial reporting, standard and foreign direct investment in Asian, Syariah issue in foreign currency hedging practice in Malaysia, and Malaysian equity funds. Akhir sekali kita beralih kepada perancangan dan harapan beliau. Prof. Madya Dr. Razita berhasrat mengubah cara pembelajaran di universiti. Perubahan tersebut adalah ke arah cara pembelajaran di amal syarikat di mana lebih sistematik dan berdikari. Selain itu, beliau sangat berharap agar anak didikan beliau dapat bergerak sendiri tetapi secara berkumpulan. Sebagai contoh, mengaturkan lawatan untuk menambah ilmu pengetahuan berkaitan kursus tanpa arahan atau suruhan daripada pensyarah itu sendiri. Akhir sekali, selain pensyarah, Prof. Madya Dr. Razita juga merupakan ibu kepada 3 orang anak. Setiap ibu bapa akan memastikan anak-anak beliau berjaya di dunia dan di akhirat. Melihat kebahagiaan anak-anak merupakan satu kebahagiaan untuk ibu bapa. Akhir kata daripada kumpulan kami berharap semoga kajian ini mampu membuatkan generasi akan datang untuk lebih menghargai sumbangan dan peranan tokoh dalam bidang pendidikan. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kajian ini cuba mengangkat tokoh yang dikaji sebagai tokoh yang berjasa sebagai pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.